Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wa ana ala ahlika wa alika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika la yawamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing suara 1 2 3, audio visual okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang rahmati Allah SWT, para sahabat-sahabat sekuliah, sepengajian, sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dalam majlis ilmu ini, sidang jemaah, para penonton, hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmatnya, kita berada dalam barakahnya insya-Allah. Khair, ya Puan Nas Hamidun, Elmina bukan. Saya berada di luar kawasan. Saya ada kuliah subuh di Cyberjaya. Sebab tu saya mula lambat sikit. Kita raikan jemaah tadi. Kemudian baru kita start. Saya berada di Cyberjaya. Masih berada di Cyberjaya. Mana yang ada sekitar Cyberjaya tu marilah. Mana yang ada kesempatan tu, sementara kuliah belum habis, baru start ni. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni, alhamdulillah kita bersiaran dalam siri Fitness Kolbu, siri yang ke-6. Fitness Kolbu pada siri yang ke-6. Subhanallah. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah di dalam kita mengisi masa kita untuk merungkai kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berpesan-pesan kepada kebenaran. Walaupun kita dengan konsep ni santai, tetapi kita niatkan juga untuk majlis ilmu. Kita bagi masa dalam kurang lebih dalam 1 jam insya-Allah, dalam pukul 10 suku mungkin kita akan habis 10.30 ke insya-Allah. Untuk kita sama-sama terus merungkai persoalan demi persoalan insya-Allah. Yang mana yang belum sarapan ataupun sambil tengah sarapan, sila menjamu selera. InsyaAllah saya dah bersarapan tadi insyaAllah. Suara slow ya. Okey, sekejap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Cubaan suara 1 2 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey. Bukan apa kau cakap kau kuat di kang semua orang kat tengah sini dengar. Sini kawasan ni kira public sikit, open sikit. Jadi saya pun slowkan nada. Kalau sebelum ni di Elmina Din Alam tu dia private sikit, saya boleh gunakan sekuat tenaga untuk bercakap. Baik, alhamdulillah. Apapun insya-Allah kita cuba bagi yang terbaik pada pagi yang penuh barakah ni dengan tajuk kita tak puas hati. Apa isu lagi? Tak puas hati. Masih tak puas hati? Apa isu lagi? Apa isu yang membuatkan tak puas hati ni? Itu kita punya perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Baik, dalam siri Fitness Kolbu ni, Fitness Kolbu kita cuba kongsikan sebagai topik-topik yang santai, yang ringan dalam kehidupan seharian kita. Tetapi pengisiannya, sandarannya mesti kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mesti. Tidak boleh tidak. Mesti kepada kupasan perbahasan kebenaran. Bukan lagi kita nak berkongsi tentang perasaan. Kita nak tundukkan perasaan. Kita nak tundukkan perasaan. Ingat, perintah kawalan perasaan. Adapun kita orang beriman adalah mujahadah menundukkan perasaan ini mesti berlaku pada setiap waktu. Nampak? Mesti berlaku pada setiap waktu. Mujahadah melawan hawa nafsu ataupun mujahadah menundukkan perasaan. Hawa nafsu sama dengan ataupun alias perasaan. Perasaan, nafsu adalah perkara yang sama.
Jadi sudah cuma mata Allah SWT, tak puas hati, apa lagi isu yang merupakan tak puas hati ni? Apa isu ni? Kadang-kadang timbul tak puas hati. Biasa kita dengar dengan perkataan tak puas hati. Biasa Ustaz. Apa benda yang boleh memuaskan hati ni? Persoalan yang pertama yang kita kena rungkaikan adalah apa yang kita namakan tentang tak puas hati. Mungkin ada yang dah tahu, tapi mari kita bongkar, jangan bagi keliru. Kita nak rungkaikan biar kita sama-sama faham apa yang dimasukkan tentang tak puas hati. Baik, adapun perkara hati ni perbincangannya luas. Hati perbincangannya bukan perasaan. Hati itu bukan perasaan. Perasaan itu nafsu. Hati itu kolbu. Kolbu jiwa. Perbincangan jiwa, perbincangan kebenaran. Perbincangan perasaan, perbincangan kebendaan. Keadaan. Perasaan itu akan terkesan dengan kebendaan. Terkesan dengan keadaan. Tapi hati kebenaran. Tapi jadi tak puas hati ni sebab apa? Baik, yang pertama, tak puas hati sebab hati tidak dipuaskan. Itu jawapan yang pertama. Isu tak puas hati ni adalah kerana hati tidak dipuaskan. Itu description yang pertama. Aku tak puas hati lah. Tak kisahlah apa isu, apa keadaan dia, apa situasi dia. Bila sebut saja, aku tak puas hati lah, bermaksud hati yang tak dipuaskan. Soalan kedua, deskripsi atau kenyataan yang kedua. Kenapa hati itu tidak dipuaskan? Ataupun apakah yang memuaskan hati sebenarnya? Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Audio okey tak? Ada kata suara kurang jelas? Okey je ni. Cek 1 2 subhanallah 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 subhanallah. Suara 1 2 subhanallah subhanallah. Okey, ada. Yang mungkin kurang clear tu boleh log out masuk balik kot. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey. Okey je? Okey. Alhamdulillah. Semua tadi dah okey kan? View okey, suara okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Hati je okey tak okey ni? Suara hati okey tidak? Suara hati okey tidak? Testing. Suara hati. Suara hati. Suara hati. Ada kumpulan suara hati. Ada kumpulan dulu suara hati. Dah saya dulu nasyid kat sekolah tu. Nama kumpulan suara hati. Bukan main-main nama kumpulan nasyid. Suara hati tu. Hati tak okey, suara hati alhamdulillah. Tak puas hati sebab hati tak dipuaskan. Exactly. Tak puas hati sebab hati tak dipuaskan. Hati je okey ke tak okey? Baik. Masya Allah. Berarti ya, fitness kolbu ni kita nak fit. Macam mana badan kita fit? Kenapa lokasi setiap kali fitness kolbu saya akan buat berada di taman? Why? Sebab hati ni, konsep dia sebenarnya konsep dia taman. Itu kata dalam hati ada taman, dalam hati taman. Betul lah tu. Tapi konsep dalam hati ada taman bukan bermaksud lembik. Bukan bermaksud nangis. Dalam hati ada taman itu maksudnya damai. Tenang, damai. Nampak macam belakang ni tasik. Damai. Dan kenapa kalau fitness, kalau kita nak pergi fit, kenapa pergi ke taman? Biasa pergi kat gym lah. Gym pun boleh. Tapi biasanya dikaitkan dengan taman ini tempat rekreasi. Dan rekreasi mesti untuk fitness. Dan malah kalau pergi pada taman-taman yang awam, yang dah ikut spek taman, dia ada untuk fitness sekali. Ada tempat untuk gym. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab pertama nak bagi tahunya, bila kata fitness, fit ini maksudnya cergas. Itu melibatkan tenang. Orang yang tenang itu orang yang cergas. Orang yang akan sihat. Orang yang tenang itu orang yang sihat sebenarnya. Walaupun dia sakit dalam konteks fizikal, tetapi dia tenang berhadapan dengan sakitnya, maka itulah orang yang sihat. Nama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Konsep hati taman. Sebab tu orang kata dalam hati ada taman, dalam hati ada taman. Memang dalam hati kena ada taman.
Takkan dalam hati ada neraka. Malah taman tu bukan taman biasa. Kita nak taman Raudhah min Riyadil Jannah. Taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Raudhah min Riyadil Jannah. Dalam hati kena ada taman-taman syurga. Bila dalam hati ada taman syurga, taman membawa kepada takrifan ataupun tafsiran tenang. Tenang ini adalah panggilan Allah bagi hamba-hamba yang terpilih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nampak tenang. Dan biasa tasik, kaitkan taman mesti ada tasik. Dekat taman ada tasik tu satu tambah nilai. Kalau taman tak ada tasik, ya ada juga. Tapi cerita taman kalau ada tasik, ada elemen air, itu satu bonus kepada taman itu. Kenapa? Kerana ketenangan juga dikaitkan dengan air. Air yang mengalir ataupun air itu sendiri sifatnya tenang. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran. Apabila syurga dikaitkan dengan air. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ Anhar tajri min tahtihal anhar. Syurga yang di bawahnya mengalir air yang tenang. Nampak? Sebab itu lautan, sungai, air itu dikaitkan dengan ketenangan. Ketenangan. Nah? Saya nak tanya juga. Dia lagi nak tanya juga. Tu yang klik keluar merah-merah tu apa? Tu orang cerita pasal tenang pun keluar merah-merah. Tu nak tanya juga tu kadang tu. Ada sidang jemaah nampak tak? Selalu saya perhati. Saja ke apa ke nak provoke apa? Contoh saya nak tanya je. Ha? Tiba cakap kuat dan tegas. Belum start lagi. Yang kena tu. Dalam kelembutan air yang tenang. Air yang tenang itu jangan disangkakan tiada buaya. Kan? Orang kata air tenang tak ada buaya. Maksud jangan dinisbahkan air yang tenang itu tidak mampu menghancurkan. Air yang tenang di belakang itu mampu berombak. Boleh angkat, boleh menenggelamkan, boleh menghancurkan. Ingat. Ketenangan itu jangan disalah ertikan dengan kelalaian. Ketenangan itu bukan melalaikan. Ada orang saya tenang Ustaz, tapi tenang yang lalai, itu bukan tenang. Kita takriflah sebelum saya masuk tentang tak puas hati. Nampak? Nampak? Dia dua-dua keadaan boleh. Suara yang tegas boleh, suara yang tenang boleh. Dua-dua boleh. Puan Zarina. Kita dua-dua boleh. Malah dalam ketegasan ada ketenangan, ketenangan itu ketegasan. Dua-dua boleh. Baik. Jadi sekarang ni air itu, pengaliran air itu, ketenangan air itu, dia mampu jangan tenang yang melalaikan. Tenang itu bukan kelalaian. Ada orang tenang, duduk apa? Duduk tak solat. Dia relax, tidur. Saya nak menikmati ketenangan tapi tak solat. Itu bukan tenang. Itu bukan tenang, itu senang. Beza. Tenang ini adalah di saat dia melakukan ketaatan, di saat dia melakukan segala suruhan, di saat dia berhadapan dengan segala ujian, tetapi dia lapang berhadapan dengan perkara itu, lapang hatinya. Itulah ketenangan. Jangan salah tafsir ketenangan. Ketenangan saja perkara yang melalaikan. Tidak. Tenanglah Ustaz masuk kelab malam ni. Asal semua benda ditenangkannya. Salah. Ketenangan itu ya Puan Anis Farinanya. Oh adanya nyamah ya. Innalillah, tak apalah. Kalau dah tahu jawapan dah, is okay lah. Tak apa. Just saya nak tanya je, itu saja sebab dia gitu kan, takut sian kan, yang mengganggu konsentrasi apa pun tak apa. Abaikanlah. Is okay. Tak ada masalah. Lain kali tekan tu alang tekan biar 1000 kali. Tekan merah. Alang tekan biar banyak. Jangan tekan sikit-sikit. Okey baik.
Jadi sama contoh, orang yang menyampaikan kebenaran, jika benar dia berada dalam kebenaran, dia akan dalam ketenangan. Apapun pergolakan yang berlaku, isu yang berlaku, dia tak ada isu tak puas hati lah. Tak ada lah. Ni saya contoh, siapa yang tekan-tekan merah tadi? Tak puas hati. Saya pula tak puas hati. Siapa tekan? Maknanya saya tak tenang lah. Makna individu tu sendiri tidak duduk dalam ketenangan. Nampak? Dia tidak duduk dalam ketenangan. Sebab bila diprovokasi, dia diprovok. Bila dia provok je, dia mula. Nampak? Dia mula reflect dengan provokasi. Mana itu orang tak tenang. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW diprovokasi. Islam tidak tertegak dengan provokasi. Nampak? Bila provok, kita nak balas dendam, nak revenge. Sebab tu Islam tertegak bukan dengan pembalasan. Tak ada. Dia tak ada nak balas. Dia tak ada nak balas dendam. Diprovok. Tak ada. Tak payah nak provok. Provokasi takkan berlaku bagi orang beriman. Malah ketika dia hina, dia rendahkan kita, dia buatkan kita konon-konon nak naikkan kemarahan, it's okay, silakan. Tak ada masalah. Itu maksud dia. Orang yang benar-benar tenang, itu berada dalam kebenaran. Kalau dia benar-benar buat kebenaran, dia tidak takut diprovokasi. Tak ada masalah. Nampak tak? Alah, jadi wanita solehah konon nak nampak provokasi. Biasa tak? Ada saya jumpa, ada ustaz, ni soalan, ada dia tanya saya kan, sebab saya tak sempat nak jawab lagi. Ustaz, jadi wanita solehah ni memang selalu diuji ke? Memang akan selalu diperli ke? Memang akan menjadi banyak benda-benda yang tak betul ke ustaz? Dia cakap macam tu. Sebab dia nak provoke lah tu. Allah pun nak uji kita. Kalau kita di pihak yang benar, kita akan terkesan dengan perlian-perlian tadi. Baru dengar hakikat kehidupan, baru dengar kehidupan dah. Bagi orang yang sudah berada dalam jalan kebenaran, dia tidak mudah untuk diprovokasi jika benar di dalam kebenaran. Sebab tu kalau kita lihat, sahabat tidak mudah makan provok. Tidak mudah. Macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Itu Umar Khattab radhiyallahu an itu seorang yang tegas, syadid. Jangan main-main. Ajak lawan, habis pancung terus. Tu. Jadi Umar Khattab radhiyallahu an ketika berada di Mekah, dia tak ada bergaduh dengan orang pun. Jadi menjawab juga persoalan perbincangan kita, tak puas hati sebab hati tak dipuaskan dengan kebenaran. Hati tidak dipuaskan dengan ketenangan. Hati tidak dapat kebenaran, hati tidak dapat ketenangan. Nampak? Hati tidak dapat kebenaran, hati tidak dapat ketenangan. Dan kebenaran dan ketenangan bukan duduk pada kebenaran. Kebenaran bukan duduk pada suami, kebenaran bukan duduk pada isteri, kebenaran duduk pada Allah. Tadi sahabat saya tadi cakap, Ustaz, lepas kuliah, lepas tu Ustaz nak live lagi, tadi dah kuliah lagi, Ustaz ada masa ke dengan anak-anak dengan isteri? Nanti kan orang tak puas hati ke? Macam mana tu Ustaz? Kadang-kadang bagi-bagi masa ni. Saya tanya balik, isunya tak puas hati, nak dipuaskan hati ni dengan apa? Dengan masa. Berapa ramai yang bagi masa begitu lama dekat keluarga, akhirnya binasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Ada suis tak? Ada suis tak? On. Tak ada on. Okey, tak apa. Baik. Ya, Puan Nur Aini. Betul. Orang yang provoke itu Allah datangkan dalam hidup kita untuk memastikan kita ini benar tidak duduk dalam kebenaran. Benar ke kita ni kalau macam tu isteri soleha diprovok? Maknanya kalau kita terkesan dengan provokasi, maknanya kita tidak benar. Kita tidak duduk dengan kebenaran. Ya, Puan Aisyah Paris. Orang yang provok tu lalas sekali melekat dengan kuliah ya. Betul. Ya, Puan Rodi Umi, memang tujuan dia kita, Allah nak bagi tahu kita ni duduk dalam kebenaran atau tidak. Itu saja. Berbalik dengan soalan tadi.
Ustaz, habis nanti isteri anak-anak tak puas hati. Macam ni Ustaz? Dah isteri-isteri. Oh boy, jamak tau. Azwajina. Kan? Sebab kita tidak meletakkan kepuasan itu pada kebendaan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kepuasan. Setiap individu. Tetapi kepuasan itu bukanlah kebendaan. Saya ulang lagi sekali. Kepuasan bukan kebendaan. Tapi kepuasan itu adalah penerimaan terhadap keadaan. Dia terima dah. Abi dia ini seorang penceramah. Abi dia ini milik ummah. Abi dia ni sibuk ceramah. Dia terima. Dan kita pun bagi masa mengikut seperti mana. Kita tak boleh bagi 24 jam. Kita bagi 1 jam. 1 jam yang solid. Bagi dengan hati. Ada orang duduk berkepit 24 jam tapi tak ada hati. Tak ada hati. Kita masa dengan isteri kejap-kejap. Macam touch and go, zap, tukar baju, pom, keluar balik. Macam hotel lah, tukar, oh abang kena keluar. Betul. Tetapi pergi tanya. Ada provokasi? Ada tak puas hati? Abang ni kan asyik keluar je. Abang ni kan, abang ni kan, abang ni kan. Lepas tu, anak-anak pula, abi ni kan, tak bawa pun jalan-jalan. Tak bawa pun sana. Tak ada. Tak ada isu pun. Bukan soal berapa banyak yang bagi. Soalan berapa hadir hati ketika memberi. Bukan soal berapa banyak memberi. Soalnya berapa banyak hadir hati ketika memberi. Ketika seorang suami bagi masa pada isteri, berapa puas hati dia bagi. Kadang-kadang duduk tapi tak puas hati. Geram dengan bini. Sebab dia tak terima keadaan. Sebab tu apabila kita meletakkan pada kebenaran, kita letakkan kepada ketenangan, itu bukan lagi bersifat berkira-kira, bukan. Apatah lagi kita kaitkan dengan Allah. Bila kait dengan Allah itu sifatnya yang mencukupkan. Allah Ta'ala itu sifatnya mencukupkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa pusing-pusing ni. Okay. Sini sikit. Ada silau tadi. Ya, habis keluar ke jalan Allah. Habis pergi ceramah je. Kenduri kita keluar. Datang memang. Ada kenduri pun kita tak boleh bagi fulfill sebab apa? Sebab kita pun ada tugas. Bukan berapa banyak, bukan berapa isu benda kita nak. Kadang-kadang orang berkomitmen nak bagi benda, kebendaan, tetapi tidak penuh dengan hati yang memberi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepanasan, pindah tempat. Jalan-jalan kejap. Cari pot redup sikit. Allah Akbar. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Vitamin D. Ni bukan dah D dah ni. Dengan D dengan burn lemak semua habis. Allahumma salli ala Muhammad. Saya berada di separas dengan tasik ni. Cantik tasik ni. Subhanallah. Cuba tengok. Kita tengok alam ni, subhanallah. Share view sikit. Okey. Kata fitness, mestilah kena berpeluh juga Puan Rahaya. Tak apa, sambil tu adik dah puas tengok muka saya. Okey. Tengok pula. Okey. Inilah dia ketenangan, nampak bersatunya semua keadaan ini. Apa ni, tasiknya, bunga kiambangnya, nampak? Subhanallah. Subhanallah. Ini semua berzikir pada Allah ni. Semua berzikir. Semua berzikir pada Allah ni. Subhanallah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tasik di Cyberjaya, bukan Shah Alam. Cyberjaya. Saya berada di Cyberjaya. Tadi saya ada kuliah subuh di Cyberjaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom mancing Tuan Fat. InsyaAllah saya mancing. Itu hari sempatlah dengan arwah Tuan Guru Datuk Abah Sandin. Beliau suka mancing, sempatlah saya ikut Tuan Guru pergi mancing. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, berbalik dengan isu tadi, tak puas hati ni ada apabila kita letakkan kebendaan. Pepatah, seorang para ustaz yang terutamakan berdoa sampai tiada istilah rehat-rehatnya di syurga, subhanallah. Ya benar cikgu. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dia berikan juga kerehatan. Walaupun nampak masa tak rehat, tapi kerehatan tu bagi dengan kepuasan. Bila kita duduk dalam keadaan jalan kebenaran, bila kita duduk dalam keadaan menyampaikan kalam-kalamullah ini, secara tidak langsung datang ketenangan. Ahlinya, sekelilingnya turut merasainya. Anak-anak isterinya, isteri-isterinya, anak-anaknya. Tidak lagi berbincang soal berapa banyak nak dapat. Tak ada istilah berapa masa nak bagi, berapa jam nak kena ada. Tak ada. Ada orang tanya saya tentang seni giliran masa. Sampai kata susahnya nak adil. Adil memanglah susah. Sebab adil bukannya bagi masa. Adil sifat Allah. Bila kita bercakap, pastikan ada ilmu. Jangan sampai orang keliru. Yang dikatakan susah nak adil itu adalah apabila kita nak cuba pakai sifat Allah. Sifat Allah tidak boleh dipakai. Adil itu tidak boleh dipakai oleh makhluk. Tidak boleh. Sebab adil itu sifat Allah. Sama sayang pun sifat Allah, kuat sifat Allah. Tak boleh pakai sebenarnya. Tapi Ustaz, yang ada tu, itu diterjemahkan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Bukannya bagi giliran sehari sana, sehari sini, 2 hari sana, 2 hari sini. Kena giliran dengan anak ni bagi 2 jam tak boleh lebih. Siap pasang jam loceng. Abi ada masa 2 jam ni ya, 2 jam je 2 jam. Abi 2 jam tinit. Okey. Pergi berlari-lari dia. Oh terkejar-kejar dia. Lepas tu cakap, itulah dah kata dah, jangan nak sibuk nak menggatai bini ramai, nak menggatai lah apalah. Padan muka sibuk sendiri. Itu masih kebendaan lah tu, kebendaan. Kebendaan, masih lagi terikat dengan kebendaan. Masih lagi menyuruh-nyuruh suami. Abang, masa hak suami, hak isteri. Contoh dia begini. Duit nafkah memang hak isteri. Isteri dapat hak untuk mendapat nafkah, tapi bukan berbentuk duit. Boleh jadi dengan duit, boleh jadi dengan tidak. Tetapi tidak berhak untuk menyuruh-nyuruh suami. Tapi kebanyakan kita nampak nak puaskan hati dia, kita bagi benda yang dia nak. Suami isteri pula yang kontrol suami. Ingatkan poligami dah bebas pada isteri, tapi masih terikat dengan isteri. Ataupun masih lagi terikat dengan keputusan untuk tengok ikut isteri. Isteri pertama suruh macam ni, jadi isteri kedua terbiarlah dia kesian. Semalam ada seorang sahabat tu datang rumah, 10 bulan tak jumpa isteri. Saya cakap, sebab sampai saya tak tercakap. Subhanallah cakap. Tapi tak apalah, isteri dia redha. Memang isteri, walaupun kita dengar, ya Allah 10 bulan tak jumpa. 10 bulan. Anak tu dah 10 bulan tak jumpa. Kerana apa? Isteri pertama dah halang. Saya cakap, ya Allah. Anak tapi dah 3 lah anak ni pun. Yang isteri kedua pun. Subhanallah. Dalam keadaan macam tu pun kan. Isu tak puas hati lah. Isu kebendaan. Tak puas hati ni sebab nak isi kebendaan dalam hati. Tasik ni, saya umpamakan ibarat hati. Hati, ibaratkan hati ni. Okay, sekarang ni macam mana nak penuhkan tasik ini? Nak penuhkan dengan benda.
Nak penuhkan dengan batu. Dah, dia penuhkan dengan air. Nampak air, tasik. Air. Air je yang boleh memenuhi tasik ini. Kalau batu susah nak penuh batu. Nak isi. Susah kan? Okey, itu satu perumpamaan. Kedua, tasik yang besar ini dah ada air. Berapa pula objek yang perlu dipenuhkan untuk mengeringkan air ini? Banyaklah, tak tahu. Jadi begitulah bila hati nak diisi kebendaan. Berapa banyak nak bagi? Masa berapa banyak nak bagi? Berkepit dia. Akhirnya tak cukup masa juga. Sebenarnya dia tak puas hati. Hati dia tidak didedahkan dengan kebenaran. Sebab tu suami-suami jangan bermain lagi kata-kata. Jangan main kata-kata pujangga. Dah tak ada kata-kata pujangga dah. Jangan jaga perasaan. Ni jaga perasaan. Jangan jaga perasaan dah. Tundukkan perasaan dia. Ini dah, okey, abang bagi masa. Nak puaskan hati. Tak puas pun. Dia puas hati bila? Abang ceraikan dia. Bawa saya puas hati. Dia puas hati. Itu pun tak puas hati juga. Bila dah diceraikan pula, dia tanya pula. Dia mesti ingat lagi. Mesti ingat lagi ni. Benda manusia ni kan. Hati dia itu bukannya dengan kebendaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sibuk nak isi kebendaan. Sebab tu tak puas hati. Nak kahwin kena ada kebendaan. Maknanya dari awal kahwin tak puas hati lah. Sebab awal-awal kahwin kan tak ada kebendaan. Makin lama kahwin kan makin banyak kebendaan. Rumah makin besar, kereta makin banyak, pinggan mangkuk makin banyak, duit makin banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Tuan Ilyas Junaidi. Itulah kata Allah dan surah Al-Kahfi. Sekiranya ditukarkan dakwat air ini menjadi tinta, menjadi dakwat, tak tertulis. Tak boleh nak tulis kebendaan. Tak boleh. Tak kisahlah biar mereka nak marah. Apakah motivasi jaga perasaan? Apa perasaan itu? Apakah cikgu kan? Memang sebab tu orang marah. Kita bercakap ada asas cikgu. Betul cikgu. Saya bukan kita nak menafikan, tetapi bila ada kebenaran kita tak boleh simpan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Perasaan itu keadaan. Okey baik, beginilah. Okey baik. Apa logiknya tak boleh jaga perasaan? Apa logiknya? Mari kita fikir. Pertama kita takrifkan perasaan dulu. Apakah itu perasaan? Perasaan itu adalah keadaan. Perasaan itu adalah kebendaan. Khair. Okay, kenapa tak boleh jaga perasaan ini? Sebab dia akan pertahankan kebendaan dan keadaan sekiranya perkara itu salah. Perkara itu salah tapi dia masih pertahankan. Contoh, keadaan yang haram. Keadaan itu haram. Aurat itu haram. Buka aurat itu haram. Tetapi kerana nak jaga perasaan itu, tidak ditegurnya. Kerana takut hilang klien, dibiarkannya. Dan dia mengundang murka Allah. Dan hadis Nabi kata, mafhum hadis. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan murkanya manusia, maka dicukupkan segala keperluannya. Barang siapa yang mencari redha manusia dengan murkanya Allah, maka dicampakkan dia pada manusia. Mafhum hadis. Sebab tu keadaan, ramai orang akan jaga keadaan. Benda kadang-kadang dah lara, dah benda yang salah. Salah, kita terpaksa jaga keadaan. Sebab apa? Nanti kan dia cut bajet kita sebagai contoh. Anak dengan mak. Anak tu buka aurat. Tapi sebab anak ni duk bagi duit, sebab nak jaga keadaannya pasal perasaan, tak ditegur. Sebab apa? Nanti kan dia mengajuk, dia tak bagi duit dah. Ini masalahnya. Kita kena jangan jaga keadaan. Kita kena betulkan dia. Betulkan, nasihatkan. Dengan eloklah nasihat, bukan ajak gaduh ya. Bila kita tak kedepankan perasaan, maka tak adalah pergaduhan. Kebenaran bukan pergaduhan ya. Jangan salah faham. Jaga keadaan lagi susah. Perasaan tu kan keadaan. Keadaan susah, jaga. Tak nak keluar daripada kesusahan. Duduk dia dengan kesusahan. Sebab tu kata-kata jaga perasaan ni boleh dipertikaikan balik. Walaupun dikeluarkan oleh pakar motivasi yang hebat-hebat.
Sebab kita kena kaji lah sebenarnya perasaan itu apa. Kadang-kadang bercampur aduk pula perasaan, keadaan, perasaan dengan hati dan perasaan tertipu. Dia tidak jelas. Dari segi fakta, dari segi takrif pun tak jelas. Satu. Yang kedua, contoh fitrah, lumrah. Fitrah, lumrah. Nampak macam sama. Sebab tu sebelum kita nak cakap, kita kena takrifkan dulu. Fitrah itu apa? Lumrah itu apa? Ini dikatakan fitrah lah lelaki ni pandang perempuan. Fitrah lah lelaki ni nak kahwin banyak, fitrah. Bukan fitrah. Fitrah ni suci. Kembali kepada fitrah, hadapkan wajahmu kepada fitrah agama yang suci. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah ni benda yang suci. Dia pergi kaitkan dengan benda yang mazmumah. Kenapa? Mazmumah itu lumrah. Lumrah. Adat. Adat ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Adat. Lumrah. Jadi jangan. Dia kadang-kadang takrif pun tak betul, tiba-tiba nak bagi nasihat. Tu kadang-kadang kita minta maaf cakap, saya terpaksa cakap. Perasaan, jagalah perasaan dia. Nak jaga perasaan, Allah tak suruh jaga perasaan. Allah suruh jaga arahan. Allah suruh jaga suruhan. Allah suruh jaga larangan Allah. Buat suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah. Allah suruh buat itu. Adapun kadang-kadang suruhan Allah itu menggoncang perasaan dia. So kita kena buat. Mau tidak mau kita kena buat. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita jadi orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menegakkan hukum Allah di saat perasaan itu terinjak-injak. Itu namanya tak boleh keluar. Jangan pecahkan perasaan. Tak boleh, tuan-tuan. Ya ke Tuan Ilya Junaidi? Dah tak panas dah? Syukur, alhamdulillah. Sebab kita tak nak cakap benda yang batil. Jangan tipu isteri dengan keadaan yang ya awak saya tak duakan awak, saya tak ni akan awak. Jangan. Kita cerita kebenaran kan, bukan kita sokong untuk suruh orang kahwin pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Manusia bukan dalam perbuatan je keliru, malah dalam kata-kata pun keliru. Ya, benar. Benar, Puan Surah An-Najayah. Perbuatan tu jadi keliru kerana bermula dengan kata-kata yang keliru lah. Sebenarnya. Dia. Kenapa boleh jadi kata-kata boleh jadi perbuatan boleh jadi keliru? Orang yang menjaga perasaan itu, dia keliru dengan kata-kata lah. Kata-kata dia pun kadang-kadang dia tak boleh nak buat pun apa yang dia kata. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, vitamin D semakin banyak di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Ya, jangan tertipu dengan kata-kata manis. Okey, kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Apa dia? Apa isu tak puas hati lagi ni? Isunya adalah kita pertahankan kebenaran. Kita pertahankan kebenaran. Kita tidak mengisi hati dengan kebenaran. Ya cikgu, alhamdulillah, syukur, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Manis di bibir. Bibir je manis, tetapi akhirnya pahit. Perbuatan jadi keliru, niat tidak menentu. Niat dia tidak jelas, kata-katanya tidak tepat. Sebab tu kita takrifkan balik perasaan apa, hati apa. Betul tak? Tak puas hati. Sebab hati tidak dipuaskan. Akan jelas kan? Oh gitu ya Ustaz? Ya, aku tak puas hati lah. Kita pun dah tahu. Oh, kau tak puas hati sebab hati kau tak dipuaskan ni. Memanglah hati aku tak dipuaskan. Apa yang tak puaskan hati kau? Adakah patut dia ni tak berlaku adil dengan aku? Oh, tak berlaku adil tu macam mana ya? Yalah, giliran tak betul, apa tak betul. Aku tak puas hati, betul lah. Oh, yang kau nakkan apa sebenarnya? Nakkan giliran lah. Oh, kau nak puaskan hati tu dengan kebenaran lah. Dia mula. Kau tak puas hati sekarang kenapa? Yalah, gaji lambat masuk katanya. Itu lambat, ni lambat. Semua benda dia marah kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya, apa yang berlaku itu adalah
mengharapkan natijah kebendaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengharapkan natijah kebendaan. Nampak? Bila mengharapkan natijah kebendaan tu jadi hati dia tidak puas tu. Nampak? Okey. Oh, kita move tempat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ini betul-betul ni. Betul-betul matahari kat vitamin D ni. Okey. Sambil tu tengok saya bawa view sekejap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengoklah view tu sekejap. Cari tempat jap. Alhamdulillah. Ya, kita rentas tasik sekejap sebab kita pergi bawah pokok ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ni pokok. Okey. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Saya nak pergi nyebrang sana jap. Kita ada masa lagi. Bismillah. Saya nak buat wrap up 5 minit. Kita pergi merentas sekejap. Nampak menarik pula tempatnya di sana tu. Mari kita explore sekejap. Subhanallah. Jom. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sekarang saya berada di atas jambatan. Inilah. Ni jambatan ni. Ni tasik ni. Siapa yang senang ni datanglah kat sini. Boleh? Kita ambil satu pot dulu, kemudian kita buat kesimpulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Subhanallah, cantik kat tempat ni ya. Bolehlah sambil tu ya. Tengoklah pemandangan di sini. Di Cyberjaya, tapi tasik di Cyberjaya. Tadi saya kuliah kat sini tadi. Apa nama tempat ni? Ada nama tempat dia. Kita berada di tu dia. Saya dah sampai kat pulau dah. Okey? Ni bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduklah sini kejap. Allah. Bismillah. Okey. Subhanallah. Sampai pulau dah. Kat Putrajaya, Cyberjaya ada pulau. Sekarang saya berada di pulau. Baik, kita sambung balik tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa tadi? Tak puas hati. Apa isunya lagi? Teringin nak join fitnah kolbu. Dia tak boleh lepak ramai-ramai. Perkataan lepak tu tak betul. Jangan lepak ramai-ramai. Kita riadah. Riadah tak apa. Lepak ni perkataan yang tidak sesuai digunakan untuk sesuatu program yang ada pengisian kolbu ni. Lepak tak ada. Sesuai dia pergi pada perkataan yang tak buat apa-apa, lepak. Tak boleh. Tadabbur boleh. Kita riadah boleh. InsyaAllah boleh. Satu masa nanti. Saya ada jadual di Seremban nanti. Puan Norehan. Ada. Hujung bulan ni saya ada insyaAllah. Hujung bulan saya ada nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, saya sudah berada di pulau ini. Pulau di Tasik, Cyberjaya. Mungkin sebulan sekali mungkin boleh buat di sini kot. Sebab jadual saya sebulan sekali di Cyberjaya. Baik, kembali kita buat kesimpulan.
kita buat kesimpulan. Berada apa kena ikut SOP? Ya, kena ikut SOP. Tapi di sini kan dah boleh buka. Sebab kawasan yang lapang begini, boleh tak pakai. Tak apalah, buat masa sekarang ni tak payahlah kita berkumpul dululah. Itu je lah. Banyak ceritanya kan. Sekarang ni yang mana yang dekat-dekat dalam minimum boleh lah. InsyaAllah. Okay. Ya, berjalan dia sunnah. Nabi berjalan laju. Nabi berjalan laju. Berjalan laju. Nabi berjalan laju. Dah. Baik, nanti kat area Seremban, tempat itu je Tuan Sarhan. Dekat surau itu hari saya ada balik. Ada hujung bulan nanti saya kongsi. Dekat satu tempat lain pun ada. Nanti siapa-siapa yang ada area Seremban, boleh jumpalah turun. InsyaAllah. Baik, kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Baik, sekarang ni, bila kita kembali kepada perbahasan tak puas hati. Kita jadi satu perkara yang lazim. Kita lazimkan diri kita sebut tak puas hati, tak puas hati, tak puas hati. Lepas pada ni, pengajarannya adalah jangan simply, jangan mudah-mudah sebut tak puas hati. Habis itu Ustaz, habis itu nanti kalau setiap perkara yang berlaku keadaan itu, kawal keadaan itu. Jangan sampai hati tak puas. Itu maksud dia. Contoh, kita kurang keadaan kita. Kita susah. Kita tak dapat apa yang hak kita. Allah uji kita. Tak semua perkara yang kita dapat. Allah uji kita. Sebab tu iman. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nampak? Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perkataan. Nampak? Perkataan dengan keadaan takut. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ketakutan. Wana qasiminal amwal, kekurangan harta. Keadaan itu akan berlaku. Jangan sampai keadaan itu menguasai hidup kita. Hati ini diisilah dengan kebenaran. Kaji kebenaran di sebalik apa yang berlaku. Itu dia panggil hikmah-hikmah tu. Kita tengok hikmah dia apa yang berlaku. Nampak? Jadi sekarang ni, isu tak puas hati itu berlaku kerana hati tidak difahamkan dengan kebenaran. Sebab tu dalam pengajian hakikat kehidupan, kenapa ada orang yang dah mula boleh terima dengan apa yang berlaku? Ustaz, saya dah okey Ustaz. Oh, biarlah Ustaz, saya tak dapat hak saya pun tak apa. Kenapa? Kenapa dia boleh berlapang dada? Adakah dia membiarkan keadaan itu? Bukan. Sebenarnya hatinya telah dipilih oleh Allah untuk dibukakan kefahaman, dimasukkan kebenaran sehingga keadaan itu tidak membuatkan dia tidak puas. Kerana kepuasan hatinya telah dipuaskan oleh kebenaran. Hati ini hanya Allah saja yang boleh puaskan. Sebab itu jangan jaga perasaan. Nak juga keadaan itu macam tu. Saya nak juga giliran saya. Saya nak juga hak saya. Saya nak juga. Lala sekali, apa pun tak dapat. Sebab tu peringkat awal, sabar je lah Ustaz. Sabar je lah Ustaz ni. Macam mana tu? Apa maksud dia tu? Apa yang sabarnya? Apa takrif sabar tu? Sabar ni mesti orang ingat tak buat apa-apa. Itulah dia. Habis sabar je lah. Habis tu biar je lah Ustaz. Selama hari ni orang yang menuntut hak tu selesai ke masalah dia? Selesai masalah dia. Kita dah melalui, kita tahulah. Orang lain nak menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah giliran, masalah harta, masalah semua ambil masa. Nabi SAW dah buat dah. Nabi SAW dah buat dah strategi ni. Kita je degil tak mau ikut. Siap peli-peli lagi. Sabar je lah. Biar je lah. Taat je lah. Macam murah sangat nilai sabar tu. Macam murah sangat nilai taat tu. Habis tu nak empuk muka dia tak dapat. Geram mengadang. Saya tak dapat Ustaz giliran saya. Pergi pukul dia. Pergi bergaduh. Pergi bergumpal dengan suami tu. Kita ada iman. Kita ada kaedah iman untuk menyelesaikan keadaan itu. Tak dapat kat dunia, dapat kat syurga. Tapi tak yakin. Itu maksud dia. Kita ni gopoh, ajilah. Orang yang dok fight nak dapatkan benda, gopoh, akhirnya tak dapat juga. Tak dapat juga. Saya tengok macam tu juga. Isu contoh poligami. Dia nak buat kerja nak bagi harmoni. Sampai orang luar yang macam sekarang ni, alhamdulillah ramai yang ada boleh terima statement poligami.
Tapi kalau nak cerita tentang poligami sendiri, sebab tu saya tak panggil poligami. Sebab tu saya tak panggil orang ni orang poligami, orang polistrin. Kalau ditanya isteri, masih terasa lagi. Tanya ni, yelah sebenarnya, yelah siapa nak kan poligami ni, yelah kita, yelah banyak benda yang tak dapat. Kita tantam ceramah, bila tanya isteri, terdiam juga kadang-kadang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Sebab tu tak boleh benda-benda macam ni. Akhirnya, mana? Sampai bila nak belajar? Sampai bila nak belajar? Cari cara untuk menyelesaikan keadaan hati dengan cara keadaan. Takkan selesai masalah. Wallahi. Sebab tu isu poligami, mana ada dibincang secara terbuka? Mana ada? Terbuka pun orang yang poligami je dengar. Itu pun polistrin. Ni, yang dengar ni dalam ni. Berapa ramai yang poligami? Cuba mengaku sikit. Ataupun tak mengaku, cuba PM saja. Saya nak dengar. Dan berapa ramai yang tak poligami yang boleh dengar? Sebab kita tak pihak. Saya tak pihak mana-mana. Islam mengajar jangan pihak pada keadaan. Islam ajar, Al-Quran ajar jangan campur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Nampak? Jangan sembunyikan. Jangan campur adukkan hak dan batil. Jangan sembunyikan kebenaran jika kamu tahu. Nampak? Ya. Puan Sarimah Ahmad Ali, poligami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni okey ya? Alhamdulillah ya? Dah tak ada nak menuntut-menuntut. Lega. Yelah Ustaz, lega lah Ustaz bila kebenaran. Rupanya poligami ni furuk je. Isu furuk. Isu cabang. Isu usulnya iman. Nampak? Campur aduk. Saya cukup. Kadang-kadang tu lah sebab dia tak buat lagi kan. Dia tak buat lagi tu dia question. Puan Aisyah Faris, poligami juga. Puan Nur Aini, poligami ke? Bedah buah pinggang, ada kemungkinan buah pinggang di reject badan. Ya, Tuan Ilyas. Tuan Ilyas doktor, saya tak tahu. Puan Linda, Politeknik. Itulah dia. Tahulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Senang cerita beginilah. Mana-mana yang ada isu tak puas hati, berbalik pada kebenaran. Tak kesemaya hajat suami. Puan Juliana nak, tapi tak apa, niat ada okey. Saya poligami, alhamdulillah. Mana-mana yang on yang poligami, alhamdulillah. Tapi biarlah cukup ilmu agama. Jangan ada tapi-tapi Puan Zai. Jangan ada tapi-tapi sebab nak tunggu cukup ilmu agama sampai ke sudah nanti kan tak cukup-cukup. On je, bismillah. Bismillah. Yakin, yang penting kita yang bersedia untuk menerima kebenaran. Kadang-kadang tu yang penting suami tak bersedia lagi. Suami ni, jangan kita pula jadi tukang ukur suami. Siapa je yang tahu? Saya je yang tahu suami macam mana. Pakar dia. Nujum 4 belalang kau boleh tahu. Biarlah hakim yang menentukan. Biar mahkamah yang menentukan. Nampak? Kalau ini pun. Jangan. Nanti kan kita nak pakai lagi suami kita tu. Kadang-kadang kita downgrade dia. Alah, ilmu pun tak ada, nak poligami. Seorang pun tak terjaga, nak jaga 2. Ramai yang kadang cakap macam tu. Kalau macam tu, kahwin buat apa? Kahwin ni sepatutnya ilmu makin bertambah. Kalau tak tahu, belajarlah. Itu je lah. Tak semua orang tiba-tiba lahir-lahir alim. Tak. Iblisnya alim tu pun boleh jadi orang yang dilaknat. Belajar. Yang penting mahu belajar, mahu berubah. Begitu. Mahu belajar, mahu berubah. Kalau nak tunggu ilmu cukup, wallahi saya cakap, jangan kahwin langsung. Ini kadang-kadang mula-mula kahwin ni. Ni zaman orang kawan kahwin juga ni. PKP pun kahwin. Kan? So tanya dia ilmu apa ada. Biar khatam kitab dulu baru kahwin. Kalau macam tu jenuh lah agama. Agama bukannya menyeksa orang. Agama ni menyantuni manusia. Itulah agama. Agama ni memenuhi, membantu menundukkan nafsu manusia. Itu agama. Nampak? Bukannya menyekat. Ini kita pula menyekat.
Ha. Dah lali orang duk usik Puan Fazila. Jangan kata lali tapi faham. Biar faham ya, biar faham. Amin. Lega saya dan suami belajar dengan ustaz. Bila saya nak buat perangai, suami kata dia nak adu kat Ustaz Farid. Puan Sarimah, adu jangan tak adu. Belajar, belajar. Allah panjang ni. Ajak madu dengar sekali. Yalah, insya-Allah. Memang kalau kita nak ajak, biar ajak semua. Tapi kadang-kadang kita tak mampu nak ajak semua kan, tak apalah, it's okay lah. Siapa yang nak dulu, ingat ya, kebenaran, agama, dakwah, Allah pilih. Bukannya kita yang pilih. Jadi sekiranya anda semua terpilih untuk mendengar kebenaran, syukur dululah. Dan kita naklah semua ahli keluarga kita dengar sekali kan. Doa je insya-Allah. Allah akan pilih dia nanti. Ya Allah, pilihlah madu-maduku ini. Madu-maduku gangster ni. Pilihlah. Biar terbuka hati mereka ini. Jangan lagi lah menuntut-nuntut hak ni. Udah-udah lah. Marilah kita berpakat-pakat menunaikan hak masing-masing. Kan selesai masalah. Adik dalam dilema, tapi yang sedihnya saya tak mampu meyakinkan hakikat kebenaran dalam poligami. Bila diterangkan banyak penentangan. Saya ajak untuk ikut pencerahan, maka jelaslah kebenaran. Ya, sebab nampak macam Puan Rosmawati dah dengar syarahan kebenaran, boleh terima kan? Adik tak dengar, sebab tu dia menentang. So nak buat macam mana? Doakan je. Doakan je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan jadi baik, jadi kesimpulannya itu adalah Allah pilih. Jadi sekarang ni isunya ni sembang ataupun bual bicara pagi itu fitnah qalbu ni kita fitkan balik. Semakin belajar semakin rasa kedil. Alhamdulillah, syukur subhanallah. Ya Allah pilih Tuan Syafiq. Ya benar. Bab agama ni Allah pilih ya. Tapi kita kena usaha untuk dipilih oleh Allah. Jangan kata Allah pilih tapi kita tak buat apa-apa. Biarlah Allah nampak kesungguhan kita untuk berubah dengan niat dan doa. InsyaAllah Allah pasti bantu. Isunya hati sekarang jangan salah. Jangan salah kita mengisi yakni hati dengan perkara yang tak sepatutnya. Jawapan pada pagi ini kita dah tahu dah. Kenapa tak puas hati? Sebab hati tidak dipuaskan dengan kebenaran. Khalas, titik. Itu saja. Sekarang ni ya ahli Nasrullah baru dengar. Alhamdulillah, bagus. Istiqamah dengar ya. Jangan dengar separuh-separuh. Teruskan dengar sampai habis insya-Allah. Alhamdulillah. Khair, itu saja. Cukup, saya kira cukup setakat tu pagi ini. Terima kasih banyak atas luangan masa, kesudian anda semua. Ya Puan Fazilah, itu yang paling penting. Niat kita semua nak mengenal Allah. Semua nak mengenal Allah. Itu niat kita. Subhanallah. Niat kita semua nak mengenal Allah. Baik, bila kata tak puas je ingat, yang tak puas tu bukan hati, tetapi nafsu kita. Hati tidak dipuaskan dengan kebenaran. Mana nafsu yang tengah dipuaskan. Jadi bila nafsu dipuaskan, hati jadi tak puas. Itu maksud dia. Tak puas hati kerana hati tidak dipuaskan dengan kebenaran. Tapi pada yang sama, nafsu yang sedang dibesarkan, perasaan yang sedang dibesarkan, keadaan yang sedang dipertahankan, keadaan ego, keadaan kebendaan, keadaan yang mana mengganggu kebenaran, itu dipertahankan. Jadi sekarang jangan kita berpihak kepada keadaan, jangan kita berpihak kepada kebendaan, berpihaklah kepada kebenaran. Duduklah kepada ketaatan. Walaupun payah dan perit kita nak laksanakan ketaatan, tapi percayalah setiap ketaatan disertai dengan kenikmatan, insya-Allah ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulu sikit-sikit je nak nangis. Ya Puan Zara, layan perasaan. Sekarang alhamdulillah sampai tak boleh nak nangis sebab perasaan. Lepas join kelas ustaz, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
haza min fadlir rabbi. Tangisan puan itu tangisan yang mahal. Jangan murahkan tangisan air mata. Ingat, tangisan air mata untuk memadamkan api di neraka saja. Jadi tolong menangis kerana dosa. Tolong menangis kerana rindukan Allah. Tolong menangis kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menangis kerana manusia. Jangan menangis kerana dunia. Jangan menangis kerana kebendaan. Jangan menangis kerana perasaan. Dia hanya merosakkan iman saja. Tapi benda ni kadang-kadang orang kalau tak belajar, dia tak boleh terima keadaan ini. Dia tidak boleh terima penjelasan ini. Kenapa? Dia tidak belajar. Itu saja. Jadi beruntunglah kepada semua yang menonton, yang dah mula belajar dan istiqomah. Sebab itu dah tak menangis pada perkara yang tidak sepatutnya menangis. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya kira cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Ya Tuan Raja Sarizal, puas hati dah sekarang? Masya Allah, mantap, subhanallah. Ya, kita kena puas hati. Sebab apa? Banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Hati kita puas dengan kebenaran. Hati kita kena puas dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang menonton pada pagi ini semuanya dimasukkan dalam syurga Allah Firdaus tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ketemu lagi kita pada siri yang akan datang. InsyaAllah pada malam ni kita ada kuliah lagi. InsyaAllah pada malam ni ada kuliah. Jadi teruskan menonton. Teruskan istiqamah mengikuti pengajian online. Sebarkan kebenaran. Sebarkan kebenaran. Sebarkan kebenaran. Jaga solawat. Jaga solat. Jaga taat. Jaga khidmat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Cukup setakat itu. Mohon maaf. Mohon ampun di atas segala kekurangan dalam perbincangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah. Aku luka lihaza wa astaghfirullah azim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.